عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang pertemukan kita pada pagi hari yang penting ini bagi mengingati satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW. Biasanya 17 Ramadan dikaitkan dengan nuzul Quran. Dan satu lagi peristiwa yang besar di samping nuzul Quran itu adalah pertempuran Badar yang dipanggil sebagai Ma'rakah Badar Al-Kubra. Iaitulah hari yang disifatkan Allah SWT Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, dan hari ketika bertemunya dua tentera. Satu tentera mencari keridaan Allah, manakala tentera yang kedua mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikat kehidupan ini. Kebenaran akan sentiasa bertarung dengan kebatilan, dan kebatilan akan sentiasa ditentang oleh kebenaran. Nabi SAW telah bersabda, akhir zaman nanti la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Dalam hadis yang sahih ini Nabi benar bersabda bahawa tidak akan berlaku kiamat melainkan sepanjang perjalanan kepada kiamat itu ada satu kumpulan yang akan memperjuangkan kebenaran walaupun berselisih dengan banyak kebatilan. Mereka tidak akan berhenti daripada menyuarakan, memperjuangkan kebenaran itu sehinggalah datangnya perintah Allah dalam ketetapannya. Jadi apa yang dipanggil sebagai Taifah ini adalah kumpulan. Maka orang Islam bertanggungjawab untuk memastikan dirinya jangan keluar dari kumpulan itu. Walaupun di sana, di luar sana, berhadapan dengan mereka adalah golongan yang lebih ramai, lebih banyak pulangan keuangan yang dijanjikan, lebih banyak habuan kebendaan yang ada. Tapi orang Islam mestilah jadi umat yang berprinsip. Jadi inilah dia rumusan yang penting daripada pertemuan di antara kebenaran dengan kebatilan. Maka kalau kita baca semula sirah Nabi ini, begitu penting untuk kita faham strategi yang diambil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil aqliyatu istratijiyah. Macam mana cara berfikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya di negara-negara maju, macamlah jiran kita di selatan tu, negara ini nak membangunkan GLC kerajaan. Mereka letak orang yang punya latar belakang ketenteraan. Tentera ni bila sampai satu pos tertinggi, lepas tu dia kena berhenti. Dia tak boleh lama-lama duduk kat situ. Maka bila dia berhenti, umurnya masih muda. Bagaimana nak gunakan kepakaran strategi yang dia ada dalam membangunkan negara. Ini salah satu resam negara Singapura yang dikaji oleh negara barat, negara kecil dalam dunia seperti itu, tapi boleh mempunyai aset dan juga reserve yang luar biasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana disiplin salah satu daripadanya yang dicorakkan oleh kepimpinan bersifat militeri dalam gergasi-gergasi syarikat-syarikat besar kerajaan. Berbezalah dari negara-negara lain dekat benua Afrika ke dekat mana-mana yang meletakkan orang yang tidak berkelayakan, lalu syarikat yang patut beri keuntungan
Itu tak boleh nak ulas panjang kerana saya bukannya pakai ekonomi. Tetapi bijaknya Rasulullah SAW dalam penyusunan negara yang mentah dan muda di Madinah pada masa itu, maka apa strategi yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita, tuan-tuan. Di antara ayat yang patut kita tadabbur daripada Al-Quran, iaitulah ayat surah Al-Furqan, doa hamba-hamba Allah yang dipanggil sebagai ibadur rahman itu. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Betapa mulianya orang-orang beriman bila mereka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan abdun mempunyai dua plural, dua jamak. Satu jamak yang bersifat syaraf, tashrif, dan satu lagi jamak bersifat ihana. Macam mana tu? Kayanya bahasa Arab. Sebut abdun, hamba. Jamaknya ada abid ataupun ibad. Kalau abid itu merujuk pada hamba yang tidak berfikir, tidak mengambil pengajaran. Kalau tuan ada di rumah, pijak semut pun tak mati. Tapi bila tuan tiada di rumah, dia buat macam dia jadi bos, dia tak buat kerja apa pun. Kalau dia pergi tadika, mungkin dia dera budak-budak itu, kerana dia tak ada orang pantau dia. Dia tak tahu yang ada CCTV dipasang oleh bosnya. Maka bosnya pun tengok kat handphone, Masya Allah, aku kat rumah aku main lagi dia. Aku tak ada kat rumah aku main lagi dia jadi bos dia. Inilah dia hamba yang tidak menyedari tuannya memantau dia. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat Allah, Allah tidak guna wa ta'ala wa abidur rahman. Allah sebut wa ibadur rahman. Kata para ulama tafsir macam Al-Asrahani, ibad itu merujuk kepada syaraf, kemuliaan. Dia depan orang ke, belakang orang ke, dia tetap hamba Allah. Bukan dia menunjuk di depan orang tawaduknya, rendah dirinya, tapi belakang orang terlalu dia. Tidak. Maka antara kualiti yang ada pada ibadur rahman ni, bila Allah sebut doanya untuk anak-anaknya itu, mereka berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami menjadi pemimpin orang bertakwa, penyejuk mata mandang dan pemimpin kepada orang bertakwa. Maka perkataan imam yang disebut oleh Allah dalam Quran ini, kata para ulama tafsir, dia menunjuk pada satu kualiti yang ada pada seseorang itu. Kalau dia jadi bos besar satu syarikat, maka sudah tentu dia perlukan kualiti kepimpinan. Kalau dia tak jadi bos besar, dia ada isteri anak-anak pun, dia mesti ada kualiti kepimpinan. Bila masa dia nak marah, biasa. Bila masa dia nak tegas, bila masa dia nak bergurau, bila masa dia nak jadi unta dinaiki oleh anak-anaknya, bergurau. Rasulullah buat begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Allah mengajar orang beriman jangan lupa mendoakan untuk keturunannya supaya jadi orang yang mempunyai kualiti kepimpinan, tak mau jadi pengikut. Mereka mesti jadi trendsetter kepada kebaikan, tak mau jadi trend follower, ikut dia apa orang buat. Kalau orang berjoget dekat TikTok tu, dia pun berjoget juga, kerana dia tak ada matlamat dalam hidup. Dia tak tahu apa boleh nak buat, dia tak nampak landasan. Maka tuan-tuan, perang Badar ini perlu dikaji dan dibaca oleh kita selalu, supaya kita dapat melihat gaya kepimpinan Nabi yang sangat hebat itu. Kerana kita sentiasa berada dalam kepimpinan, kita sentiasa berada dalam landasan peperangan. Ketika Ibn Abi Hatim, anak murid kepada Imam Bukhari, melihat gurunya penat mengajar, tidur baring. Alaskan dia punya serban, baring tidur macam Rasulullah SAW. Maka Ibn Abi Hatim bertanya pada gurunya, Tuan guru mengajarkan hadis, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Dua riwayat. Setiap amalan itu bergantung pada niat.
Sekarang saya tanya Tuan Guru, soalan cemas. Tuan Guru tidur ni sebab apa? Imam Bukhari mempunyai jawapan, tuan-tuan. Kana hadiral jawabi. Imam Bukhari mempunyai jawapan yang sangat solid. Dia berkata, aku penat mengajar kamu. Aku lihat untuk dapatkan balik semula energi aku. Mana letak tiba-tiba kita berada di negara perbatasan dan di sana ada musuh daripada Rom datang serang, maka aku mempunyai tenaga yang cukup untuk lawan mereka. Tengok tuan-tuan, kualiti yang ada pada beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, imam ahli hadis yang terkemuka ini. Maka mindset ini kena dibetulkan untuk kita buat apa saja mesti ada jawapannya di sisi Allah nanti. Baik. Maka kalau kita lihat dalam pertempuran Badar yang berlaku pada 17 Ramadan, dan Nabi SAW telah mengumpulkan para sahabat dengan jumlah yang ada pada masa itu cuma 300 lebih, kata setengah riwayat 313 orang, seperti yang ditarjih oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama yang terkemuka dari India. Beliau berkata, bilangan yang aku lihat aku kaji 313 orang, ada beza-beza pendapat 300 hingga 300 lebih. Rasulullah telah menghantar Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mengintip rombongan Abu Sufyan yang pulang dari negara Syam. Setelah sekian lama menanti, akhirnya rombongan Abu Sufyan bersama hasil dagangannya melalui sebuah tempat bernama Khawra. Maka bersegeralah Talha dan juga Sa'id pulang ke Madinah untuk melaporkan hasil listikan mereka kepada Rasulullah. Nabi telah memutuskan 2 orang yang terpercaya yang berada dalam list mereka yang mula-mula masuk syurga: Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Siapakah 10 ahli syurga? Cuba tanya ke anak kita. Takut anak kita mengenali calon pasukan bola sepak terkemuka untuk World Cup 2022 lebih daripada sahabat-sahabat ahli syurga. Tanya tuan-tuan. Kerana mengenali nama ahli syurga ini hukumnya sunat muakkad, macam sembahyang subuh berjemaah yang kita buat pagi ini. Fardu kifayah untuk seluruh umat Islam, atas kita sunat muakkad, betul? Kan? Supaya sunat qabliyah itu sunat muakkad. Mengenali nama ahli syurga ini macam tu juga hukumnya. Ingat tak 10 ahli syurga? Jom kita sebut sikit. Kalau kita pergi ke Turki, semua penjuru ni tulis nama sahabat ahli syurga. Ya, surah tuan-tuan yang indah, masih tuan-tuan yang indah, mungkin fikirkan boleh untuk mengingatkan mereka kepada ahli-ahli syurga yang penting untuk mereka kenal. Itu 4 orang, semua orang tahu lah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ajma'in, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Siapa? Sa'ad bin Waqqas lagi? Abu Ubaidah Jarrah. Yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Ini yang kita sebut nama. Ada Sa'ad, ada Sa'id. Sa'ad, Sa'id. Ingat Sa'ad, ingat Sa'id. Kedua mereka ini semuanya orang yang sangat besar jasanya dalam Islam. Mengenali mereka hukumnya sunat muakkad. Baik tuan-tuan dimulai lepas dia, Nabi utuskan 2 orang ini untuk pergi meninjau, mengambil tahu, untuk merepotkan kepada Nabi SAW. Maka hasil dagangan Abu Sufyan dalam perjalanan itu membawa pulang hasil yang paling lumayan, iaitu bernilai lebih daripada 40 juta nilai wang pada hari ini. Dan Abu Sufyan adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang terlibat telah menyita harta umat Islam di Mekah, mengambil harta umat Islam, merampasnya ketika mereka berhijrah ke Madinah. Maka ini dipanggil sebagai al-ghunmu bil-ghunmi. Kita boleh ambil dari semua kerana dia mengambil harta kita, kita minta balik harta kita lah. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, tentera sahabat mempunyai cuma 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Nabi tidak bercadang untuk perang asalnya, hanya untuk merampas balik harta kamu. Tentu kau tahu berapa yang telah diambil oleh golongan kamu di Mekah, dan kau mewakili mereka dalam perniagaan ini.
Ya, ketika Abu Sufyan nak pergi berniaga, maka ada investor. Macam kita awak baca usaha tak punya wang, tak nak pergi bank, cari orang untuk invest. Macam itulah dibuat. Maka Nabi minta untuk dipulangkan. Tetapi tuan-tuan dimulakan sekalian, Abu Sufyan berjaya meluluskan dirinya, lalu menyampaikan berita minta bantuan ke Mekah dengan segera. Maka mendengar saja perkembangan itu, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya yang berada di Mekah menjadi marah dan mengatakan inilah masa yang kita tunggu-tunggu untuk membantai kerajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sangkaan mereka mempunyai kelengkapan, uang yang banyak, kecukupan segala-galanya daripada negara Madinah yang sangat mentah itu, mereka tentu boleh melanyaknya habis-habisan. Ini logik akal Abu Jahal. Tiba-tiba datang berita kedua kepada mereka mengatakan bahawa rombongan mereka telah pun, kafilah mereka selamat. Maka tak ada keperluan untuk serang ataupun datang mempertahankan mereka. Tak payah balik. Abu Sufyan nampaknya memain sikap diplomasi, berkata kepada Abu Jahal, tak payahlah, baiklah, kekal saja, tak ada apa berlaku, kami selamat. Abu Jahal menolak permintaan itu dan mengatakan beliau tidak akan berundur. Bahkan setengah mengatakan bahawa dia telah mencelup tangannya dalam darah, mengatakan dia akan pergi pulang dengan tangannya seperti itu, tak akan basuh tangannya. Abu Jahal dengan kesombongannya, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Baik, Abu Jahal berdegil berkeras dengan niatnya untuk perang. Malah majoriti daripada tentera Mekah turut bersama Abu Jahal untuk menuju ke medan tempur itu. Abu Sufyan mengambil keputusan untuk pulang ke Mekah. Di pihak tentera sahabat, laporan keberangkatan tentera Mekah sampai ke pengetahuan baginda. Pada masa itu baginda berada di tempat namanya Rawha. Maka Nabi telah bermesyuarat dengan para sahabat. Urusan besar, mesyuarat. Kerana mungkin pergi tak kembali lah. Maka dalam rombongan tentera paling ramai dianggotai oleh penduduk Madinah, namanya Ansar. Dalam bai'ah yang Nabi kemukakan kepada mereka sebelum berhijrah ke Madinah, bukan berperang menyerang orang, mempertahankan Nabi. Jadi Nabi mengambil sikap bertanya kepada mereka, sekarang pandangan kamu orang Ansar? Muhajirin penduduk Mekah tentulah akan pergi berperang kerana mendengar nak diserang oleh keluarga mereka sendiri dari Mekah. Penduduk Madinah ni macam mana? Maka tampillah seorang daripada sahabat yang antara yang paling mulia, namanya Sa'ad juga, Sa'ad bin Mu'adz, dan berkata kepada Rasulullah, ini adalah seorang pemimpin yang sangat hebat, tuan-tuan. Tinggi orangnya, putih kulit, segak orang, tebal janggutnya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau dia berada di satu tempat, tentu orang akan terpegun melihat kepintarannya berkata-kata Sa'ad bin Mu'adz itu. Ataupun riwayat lain mengatakan, yang mengatakan demikian Miqdad bin Aswad, juga seorang sahabat yang mulia. Salah seorang daripada mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Rasulullah sebagaimana berkatanya Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, izhab anta rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun berjuang bersama dengan Allah, kami duduk stay kat sini tunggu. Kerana engkau kan kuat, kau Harun Allah kuat tu. Kami duduk sini tunggu, menang tinggal di mana. Ini kata-kata Bani Israel kepada Nabi mereka. Kami tidak akan berkata demikian wahai Rasulullah. Kami berkata izhab anta rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah Tuhan bersama dengan Allah, kami akan turut serta ke mana saja kau. Nabi gembira dengan kata-kata itu, tuan-tuan. Tengok kualiti iman yang ada pada mereka, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Ta'ala. Memang layaklah mereka yang dipanggil sejarah siddiqun. Bukan Abu Bakar seorang saja siddiq, tuan. Sahabat-sahabat Nabi ini semuanya siddiqun. Mereka tak pernah ragu sedikit pun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia sekalian, inilah dia satu krisis yang berlaku kepada kita pada hari ini. Kerana krisis iman ni, tuan-tuan. Tak apa-apa yakin. Ini dah menuju ke hujung Ramadan ni. Masih surah penuh ke pasal lagi penuh, tuan-tuan nampak. Sekarang boleh naik itu kan.
Ya, dah buka lagu raya pula, lagi lebih semangat. Bazar-bazar Ramadan dan sebagainya. Apakah kita tidak yakin dengan janji Allah pada Lailatul Qadar itu? Soalannya, kalau dah pergi ke bazar atau pasar raya itu pukul 11 malam, agak-agak sempat tak sembahyang tarawih, agak-agak lah. Tak buruk sampai pun satu persoalan ditimbulkan dalam diri. Yang peliknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara umat Islam yang lain, budaya ini tak ada tau. Budaya shopping akhir Ramadan ni, upgrade lah rumah, baju, tak ada. Tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Jordan, ke Syria, ke Iraq, ke Mesir, tak. Ujung Ramadan lagi penuh masjid. Isteri yang tahu suaminya qiyam itu, dia tak mampu nak qiyam, kan uzur duduk kat luar masjid itu, dia siapkan air. Suami penat, keluar minum air, sambung balik semayang. Macam tu. Berbuka mereka sangat simple, dengan kurma dan susu, terutamanya pada hari-hari yang hujung ini. Apakah amalan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam? Mandi antara maghrib dan isya. Ini jarang orang kita tahu. Kerana kata para ulama macam Hasbi Siddiqi, mandi antara maghrib isya itu beri kepada kita kekuatan, kesihatan. Itu amalan Nabi kita, supaya nanti sembahyang isya kita segar dan orang sebelah kita tak terhidur bau yang tidak enak daripada kita. Kemudian banyakkan sembahyang, penat sambung balik semula, penat sambung balik semula. Baca Qurannya, sedekahnya, kan, berdoanya banyak. Ini amalan-amalan yang tuan-tuan tahulah menuju ke hujung Ramadan. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, balik kita kepada apa yang disebut di sini. Jadi keimanan para sahabat itu menyebabkan mereka begitu yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah, tak ada keraguan sedikit pun. Padahal tadi keluar rumah cakap pada isteri nak ikut Rasulullah pergi ambil harta orang Islam balik. Sekarang tak sempat nak beritahu isteri lah, sebab dah keluar, terus pergi, tak boleh kembali. Jadi tak sempat nak update pada isteri, kata kalau abang tak balik ni, faham dah, mati syahid dah tu. Tapi keimanan para sahabat menyebabkan mereka berkata kepada Rasulullah, kami ikut Rasulullah, mana suami kami, termasuk golongan Muhajirin yang ramai ini berkata demikian kepada Rasulullah SAW. Baik, betul. Pada malam yang patutnya menjadi kerisauan kepada umat Islam itu, kerana bakal berdepan dengan tentera yang 3 kali lebih besar bilangannya daripada mereka, maka Allah menghadiahkan untuk mereka satu nikmat, iaitulah rasa mengantuk yang menyebabkan keseluruhan mereka tertidur pada malam itu, tuan-tuan. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhib 'ankum ridha asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Pada malam itu kamu diliputi rasa mengantuk sebagai satu hadiah daripada Allah berupa keamanan dalam berfikir. Dan ingatlah ketika diturunkan untuk kamu hujan, untuk menyucikan kamu, menghapuskan gangguan syaitan, menguatkan hati kamu, dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Jadi hadiah Allah mereka tertidur, hujan turun. Ya, tuan-tuan, Allah menghilangkan gangguan syaitan, ketakutan dalam hati, keraguan. Dalam peperangan kalau turun hujan, kerana Allah mengiringi mereka. Ya, betul. Ketika berlaku peperangan antara umat Islam yang penting-penting, Allah turunkan hujan. Begitu juga kemenangan Sultan Muhammad Qutuz menentang tentera Mongol di tempat namanya Ain Jalut di Palestin. Allah turunkan hujan. Pembukaan Konstantinopel dari Muhammad Al-Fatih, Allah turunkan hujan. Dan umat Islam ketika saat genting itu, mereka ketakutan, Allah hilang ketakutan itu, dan mereka tertidur, tuan-tuan. Tertidur ni kalau dalam sembahyang boleh membatalkan sembahyang. Ya. Kalau tertidur tengah khutbah Jumaat, orang pada Jumaat,
Kalau tertidur tengah majlis ilmu, tak apa tidur ni, memang tadi kena tengok lagi. Tapi kalau tertidur dalam peperangan, nikmat daripada Allah. Kerana kata para ulama, macam contohnya Syekh Syahid Dr. Abdullah Azzam, seorang ulama terkemuka yang pergi berjihad di Afghanistan, sempat menulis jurnal peperangan yang dinamakan sebagai Fathur Rahman itu. Berkata ketika kami perang menentang tentera Soviet, ada beberapa kali kami tertidur, dan sebaik saja terjaga daripada tidur, kami terkejut melihat kereta kebal Soviet yang besar-besar itu, yang menakutkan itu, semuanya tidak berfungsi. Jet-jet pejuang mereka jatuh. Berlaku beberapa kali. Lalu pilot ataupun pemandu fighter ini menyerah diri kepada kami pun hairan. Sedangkan di bawah jet pejuang yang hebat-hebat, parachute terjun. Bila kami tangkap, mereka kata dia tak boleh nak bom, sebab dia nampak panah kumpulan burung warna putih melindungi pandangan, tak nampak. Itu menandakan turunnya malaikat membantu tentera Islam ke Afghanistan ketika berperang menentang Soviet, dan Soviet tidak menang dalam perangan itu. Ya. Jadi tuan-tuan, medan Badar kini bermula dengan pertemuan 3 orang panglima Islam. Pertama Hamzah, kedua Ali, dan ketiga adalah Al-Harith bin Muttalib. Maka ini dipanggil sebagai mubarazah, 1 lawan 1. Sebelum peperangan itu berlaku, ada excitement awal tu, dihantar orang paling kuat untuk melawan. Sayyidina Ali pada waktu ini, tuan-tuan tahu berapa umur dia? Umur dia baru 20 tahun, tuan-tuan. Sayyidina Ali yang badannya yang tegak, yang kuat itu, sangat luar biasa dan berani. Padahal umurnya baru 20 tahun. Anak kita 20 tahun berani tak suka jadi imam tarawih, tuan-tuan? Lupa dia bahasa dia. Ini Sayyidina Ali usia 20 tahun, tampil untuk mewakili Islam, duta kepada Islam. Dan berlakulah pertempuran itu. Hamzah dan Ali masing-masing dapat mengalahkan musuhnya, Ubaidah. Manakala Ubaidah dan Walid masing-masing seri dan juga cenderung. Ubaidah yang merupakan tentera Islam yang ketiga ni tak berjaya membunuh musuh, sama-sama kuat. Lalu Hamzah dan Ali datang membunuh musuh ini yang dipanggil sebagai Walid. Maka menanglah Islam di peringkat awal. Bersoraklah, bertakbirlah mereka melihat musuh terbujur kaku di hadapan mereka. Baik, tuan rahmati dan dikasihi sekalian, biarpun tentera musuh begitu ramai, tetapi sehingga bila ditanya oleh Rasulullah kepada tawanan perang, berapa banyak tentera kamu? Mereka menjawab, kami menyembelih setiap hari 9 hingga 10 ekor unta. Dalam perjalanan mereka bawa unta, itulah makanan mereka. Sembelih setiap hari 9 hingga 10 ekor unta dimakan. Perjalanan pergi ke Madinah berapa jauh tu, tuan-tuan, pada masa itu. Jadi taksiran tentera musuh berada dalam bilangan, memanglah tuan-tuan, bilangan yang sangat tidak wajar. 1,300, 1,000 nak lawan 3 kali ganda bilangan, dengan kelengkapan tentera yang cukup pada mereka, bekalan keuangan yang telah pun difund oleh orang macam Abu Lahab, tokoh korporat di Mekah. Ya, maka tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian, semasa perang Badar Allah telah beri nikmat kepada umat Islam, iaitu bilangan tentera kafir itu dikecilkan oleh Allah, sehingga dari sudut psikologinya umat Islam, moral support yang Allah berikan, bilangan tentera musuh menjadi sedikit pada pandangan mereka. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Anfal, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Kami memperlihatkan kepada mereka di mata kamu sedikit, dan kamu pun pada pandangan mereka sedikit, supaya Allah menetapkan urusannya, hanya kepada Allah urusan dikembalikan. Jadi bila musuh melihat kami sedikit, mereka berperang betul. Kami melihat mereka sedikit, kami berperang betul. Jadi berentaplah walaupun bilangan mereka jauh lebih besar. Lagi nikmat yang Allah beri kepada mereka adalah nikmat kedatangan malaikat untuk turut serta. Iaitulah dalam surah yang sama Allah menyatakan ayat ke-9,
istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah, lalu Dia perkenankan permohonanmu, aku membantu kamu dengan 1000 tentera malaikat yang datang berturut-turut. Tapi dalam hidup ini sunatullah pun Allah tetapkan begitulah keadaannya. Tak bolehlah malaikat turun habis semua mati tentera kafir. Umat Islam kena bekerja juga. Tak boleh hidup melepak aja dengan harap tak apa, aku orang Islam, Allah bantu aku. Tak, kena berusaha. Yang mati tetap mati. Tapi kemenangan telah pun berpihak kepada Islam dalam waktu ini. Pernah Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, bukan dia yang meneman aku. Abbas ni pakcik Nabi, dia Islam, tetapi dia tidak menzahirkan keislamannya kerana ingin duduk di Mekah atas perintah Nabi untuk memberi update kepada Nabi dekat Madinah. Menyambut strategi Nabi, kau Islam tapi kau sedih ke Mekah, apa-apa berlaku kau update berlaku ke Madinah. Jadi Abbas ini diturut serta dalam peperangan bersama dengan kaum musyrikin dengan tujuan untuk menampakkan dia kafir, sebenarnya dia Muslim. Lalu dalam peperangan itu dia telah ditawan. Ramai sahabat Nabi pun tidak tahu dia itu Muslim. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maka Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan dia yang tangkap aku, orang lain yang tangkap aku. Dia naik kuda berjambang hitam. Siapa dia yang tak nampak pun tentera Rasulullah macam tu. Sahabat kata, tak, aku yang tangkap. Rasul kata, sebenarnya dia tangkap, diserah kepada kamu. Yang tangkap Al-Abbas itu adalah malaikat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, datangnya malaikat dalam gerombolan rupa manusia untuk menakut-nakutkan musuh dan membunuh mana yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah hantar lagi tentera tambahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pula dalam surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Istaqulu lil mu'minina la yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Sesungguhnya Allah telah membantu kamu mencapai kemenangan dalam perang Badar sedang kamu dalam keadaan lemah. Oleh itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Ketika engkau bertanya kepada orang beriman, tidakkah cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat diturunkan? Bahkan cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kamu dengan serta-merta, maka Allah membantumu lagi dengan 5,000 malaikat yang berganda-ganda ataupun malaikat yang berserban dalam satu tafsiran yang lain. Jadi malaikat ini diturun dalam keadaan, setengah ulama mengatakan ada ilmu sawi ini dia tanda dia. Ada dia punya style dia. Ya, dia punya keadaan yang tertentu. Dan yang sebenarnya kena stop lah. Tak stop. Berapa dah nanti? 10 pagi 11. Baik, tak berseri-seri nanti. Perang terus berkecamuk dan menjadi sengit. Abu Jahal berada betul-betul di tengah pasukannya dan dia diperhatikan oleh 2 orang anak muda dari kalangan Ansar yang bernama Mu'az dan juga Mu'az bin Amr bin Jamuh dan juga Afra'. Jadi ada 2 orang anak muda yang usianya masih mentah tampil dalam peperangan Badar untuk menyertai umat Islam dengan semangat untuk membunuh Abu Jahal. Kerana mendengar cerita kejahatan Abu Jahal ini walaupun tak pernah berjumpa dengannya. Tuan-tuan, dalam hidup ini Imam Ghazali berkata, kita ambil perhatian terhadap 5 perkara. Pertama, suruhan daripada Allah mesti ikut. Suruhan daripada Rasulullah ikut. Kata-kata orang beriman, orang saleh, dengar. Dan bisikan hati kita yang fitrah itu pun betul juga. Dan yang kelima, perkataan orang ramai banyak kali dia adalah betul. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian,
Anak-anak muda yang berada di Madinah mendengar kejahatan Abu Jahal ini. Lalu mereka pun membuat puasa marah kepada Abu Jahal kerana Allah dan Rasul. Jadi iman yang dibina dalam diri mereka menyebabkan mereka nak pergi berjihad. Padahal Abu Jahal ini seorang panglima, tinggi, tegak orangnya. Kan Nabi pernah berdoa kepada Allah supaya memuliakan Islam sama ada dengannya ataupun Umar. Kedua-dua orang ini orang paling digeruni dalam masyarakat Arab. Nama Abu Jahal ini Amr bin Hisham. Nama Sayyidina Umar bin Khattab. Kedua-duanya mempunyai kepimpinan yang dihormati di Mekah. Nabi kerap kali berdoa mengharap pada Allah sama ada dia perbuatan Islam itu dengan keislamannya ataupun dengan Umar. Allah memilih Umar. Jadi Abu Jahal ni seorang yang sangat menderita, sangat apa bahasa kita nak sebut, sangat jahat sikapnya terhadap Islam. Maka tuan-tuan, dalam perangan itu dua orang budak muda ni bertanya kepada Abdullah bin Auf, salah seorang sahabat Nabi Ali Rasulullah, "Ya pakcik, mana Abu Jahal? Tunjuk kami." Abdullah berfikir, "Ya Allah, ya Tuhan, aku pada usia macam ni. Kalau aku ada pada usia macam mereka kan best. Kerana semakin muda, semakin nilai ibadah kita tinggi dibandingkan dengan orang tua. Kerana bila orang tua kita dah tak banyak masa, tuan-tuan, kudrat pun dah tak sesuatu. Datang ke masjid kita sembahyang pun tak kuat macam orang muda. Jadi beribadah pada zaman muda lebih tinggi nilainya dibanding dengan ibadah pada masa tua." Abdullah berkata, "Alangkah bagusnya kalau aku berada pada umur mereka. Tangkasnya, kuatnya, beraninya." Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, mereka mencari Abu Jahal dan mereka lah yang telah membunuh Abu Jahal sebelum dipancung kepadanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, setelah 2 jam bertarung dan Abu Jahal mati, ratusan tentera musyrikin lari bertepiaran meninggalkan medan perang. Selesai peperangan, 14 tentera Muslim menjadi syahid. 6 mereka adalah Muhajirin, 8 dari Ansar. Ansar, penduduk Madinah, bilangan mereka lebih ramai mati syahid berbanding dengan Muhajirin yang datang dari Mekah. Orang Ansar ni punya lembut hatinya, tuan-tuan, punya mulianya mereka. Mereka lah yang membantu Islam peringkat sangat krusial itu. Tetapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka nanti menjadi kepimpinan tertinggi umat Islam. Tapi mereka tak pernah pun diman. Tengok tuan-tuan, ini kita kena belajar lah. Jangan semua orang nak jadi ketua. Betul tak? Semua orang nak jadi ketua. Tapi siapa nak jadi ikut? Kalau semua nak jadi engineer, siapa nak jadi foreman? Kalau semua nak jadi doktor pakar, siapa nak jadi nurse? Betul? Kalau semua nak jadi pensyarah, siapa nak jadi cikgu sekolah? Jadi kena ada pembahagian yang betul. Saya terbaca dalam satu buku bertajuk 14 Bisnes Gaya Jepun. Jepun satu masyarakat terpandang dunia. Lalu saya bertanya kepada penulis buku ini, Datuk Zulkifli Malik, seorang ikon Malaysia Jepun yang terkemuka, Hafizahullah. Saya bertanya kepada beliau, Datuk, macam mana orang Jepun ni boleh, kalau berlaku isu kepimpinan dalam politik mereka, sentiasa ada replacement, dan yang datang tu pun bawa pembaharuan, memimpin dengan bijak. Kalau negara-negara yang tak maju ni, parti politiknya berpuluh-puluh. Betul? Kamu buat ramai-ramai matlamat ni sama. Baik kalau masuk pada yang usia ni. Tak nak komen panjang, nanti kena marah tu. Ya, dia berkata, Ustaz tahu tak, masa saya pergi ke Jepun, saya dah main badminton sekolah wakil negeri. Dia sekolah di sama wakil negeri. Tapi bila saya pergi ke Jepun, masuk kelab badminton yang sangat saya minat itu, saya kena start dari bawah sebenarnya. Ranking saya di bawah saja. Walaupun saya paling cekap main badminton dekat universiti tu. Dulu orang Jepun tak pada main badminton 30 tahun lalu kan. Saya berada di bawah sekali. Yang wakil universiti tu lebih teruk daripada saya 10 kali. Saya pun cakap pada orang setia, bagi saya lawan tu saya masih menang. Universiti kata bukan begitu Zul. Kita kat sini kena ikut ranking. Kau mula masuk di sini, kau kena nak padam dulu.
Kau kena ambil bola bagi kat orang dulu. Kau kena berkhidmat untuk sini dulu. Nanti ranking kau akan sampai bila kau masuk tahun 3, tahun 4. Maka semua orang kena ikut skala itu. Tak payah rebut-rebut. Nanti akan tiba waktu kau. Bukan menang itu yang penting, tapi persahabatan, kepimpinan. Nampak tuan? Terus kalau orang Jepun, satu kualiti ada mereka tahu tu. Bila ditanya kepada satu syarikat ayam di Jepun, beliau bercerita sendiri. Dia kat Jepun dia membeli 25,000 ekor ayam satu hari. Antara syarikat paling besar sembelih ayam itu. Penasihatnya dari Malaysia, sembelih cara Islam ayam di syarikat tersebut. Tapi mereka tidak mempunyai ladang ayam pun. Tapi ditanya pada dia macam mana boleh mempunyai 25,000 ekor ayam satu hari tanpa ada farm, tanpa ada ladang. Dia kata dia pakai cara apa namanya? Crowd punya apa ni? Kumpul daripada orang ramai. Kalau dengan tali mengko, macam crowdfunding, macam tu lah. Tapi dikumpulkan dengan cara demikian. Macam mana sistem boleh trace orang tu ada berapa ekor ayam? Kalau yang ni tak, ayam ni tak boleh, ambil ayam kat mana? Maka ditanya kepada pemilik syarikat itu ataupun CEO-nya yang operasi syarikat dah lebih 50 tahun. Sejak lepas perang dunia dia beroperasi. Cuma 10 tahun kebelakangan dia ambil si halal di Malaysia lah tuan. Maka dia kata kepada CEO-nya, macam mana kau boleh kontrol ni semua? Tak perlu ada ladang, tapi orang boleh bekalkan dengan konsisten macam tu, yakin dengan kau, bayar kau, sebab apa? Maka dia kata, saya belajar dari bapa saya. Bapa dia pula belajar dengan datuk dia, third generation. Datuk pula belajar dengan moyang dia, 4 generation. Apa kualiti yang ada? Dia kata dalam seminggu dia bertanggungjawab untuk basuh toilet dekat kilang itu. Dia orang Jepun dia style lah. Dia basuh toilet semua. Bayangkan begitu humble sekali. Sampai ke mereka, aku ketua tertinggi tapi aku macam kamu juga. Aku bagi untuk kamu juga. Tuan-tuan, saya tak nak sebut lebih lanjut lah. Saya bukan orang korporat nak cerita kepada tuan-tuan. Tapi beliau berkata kualiti kepimpinan yang ada itu menyebabkan di Jepun tak ada krisis langsung. Parti yang berjuang untuk rakyat tak banyak, dan yang memperjuangkan hak rakyat adalah keutamaan. Walaupun jadi syarikat paling kaya kat dunia itu Toyota, tetapi dia bukan orang terkaya di dunia, kerana semua kekayaan itu mengalir balik kepada pekerja-pekerja ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebenarnya semua nilai itu ada dalam Islam, cuma kita yang tidak mengambil tahu kadang-kadang. Baik. Akhirnya bila kemenangan Islam diberikan oleh Allah, umat Islam semua bergembira, sujud syukur. Tiba-tiba datanglah berita yang amat menyedihkan, iaitu kewafatan puteri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Jadi ketika berita itu sampai, Datuk Islam pun baru gembira. Mereka kata, kami pun tak tahu kenapa kami kena gembira lagi, kerana Rasulullah sudah kehilangan insan yang sangat disayangi olehnya, iaitu Ruqayyah. Jadi Sayyidina Osman tidak pergi perang Badar kerana disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga isterinya Ruqayyah ini. Kalau orang tanya kat kita, siapa sahabat besar yang tak pergi perang Badar? Jawapannya Osman. Kenapa beliau tak pergi perang? Jawapannya kerana Rasulullah suruh dia stay dekat rumah jaga isterinya, iaitu anak Rasulullah bernama Ruqayyah yang sakit tenat pada masa itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Beliau ni melalui perjalanan yang sangat sukar, kerana pernah ditolak jatuh daripada untanya ketika nak berhijrah sampai gugur kandungannya ketika peristiwa hijrah Ruqayyah ini. Tuan-tuan, baik. Jadi kalau kita lihat antara sahabat-sahabat Nabi yang telah pun terkorban dalam peperangan Badar, seorang bernama Umair bin Abi Waqqas. Umair ni adalah adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika pergi perang Nabi tak benarkan, tetapi dia telah pun memijak di atas ujung kakinya bagi menunjukkan ketinggian dirinya kerana nak juga pergi perang. Dan ketika nak bawa pedang itu lebih berat daripada tangan, jadi tak mampu, sampai abangnya terpaksa
ikatkan pedang itu di pinggangnya kerana dia tak boleh angkat pedang. Budak kecil tapi semangat membara untuk pergi jihad ni tuan-tuan. Dan akhirnya ketika berlaku perang Badar, dia salah seorang daripada korban di kalangan syuhada. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Daripada kecil telah dibangunkan perasaan macam itu dalam diri sahabat-sahabat Nabi. Lagi Safwan bin Wahab, Zu Shimalain bin Abdul Amr, Mihja' bin Salih, Aqil bin Bukair, Mubaidah bin Harith bin Al-Muttalib, Sa'ad bin Khaythamah, Mubashir bin Abi Munzir, Harithah bin Suraqah, Rafi' bin Ma'alla, Umayyah bin Hamam, Yazid bin Harith, Muawiyah bin Harith, Auf bin Harith. 3 orang adik-beradik, Yazid, Muawiyah dan juga Auf. 3-tiganya korban dalam perang Badar. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah satu peristiwa yang penting. Dan sebelum itu, sebelum berlakunya perang Badar, Nabi telah mengambil keputusan untuk berkhemah, bermarkas di satu tempat. Lalu telah pun ditegur oleh seorang sahabat Nabi bernama Hubab bin Munzir, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amanzilun anzalakahullahu bihayla nasati anzahara shibran wa taqaddam wa nata'akhir anhu. Wahai Rasulullah, adakah tempat yang Rasulullah tetapkan ini yang datang daripada Allah? Kita tak boleh nak berganjak sehasta ke depan atau ke belakang, ataupun ia merupakan idea Rasulullah sendiri. Am huwa harbun am makidatun. Maka jawab Rasulullah, tidak, ini bukan perintah Allah, ini pandangan aku, kata Nabi. Kata Munzir kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, salah Rasulullah, saya biasa terlibat dengan peperangan. Kalau peperangan kita mesti duduk dekat sumber air, kerana kalau air itu tidak dimiliki oleh musuh, nanti mereka akan kekeringan, haus, dahaga. Mereka akan putus harap. Maka Rasulullah, kita kena duduk dekat Wadi Badar, wahai Rasulullah. Kita conquer air, wahai Rasulullah. Munzir ni antara sahabat Nabi yang sangat bijak, jenis. Idea-idea ni hebat. Dan banyak kali Nabi memutuskannya untuk jadi pakar berunding. Munzir nama ni tuan-tuan. Ya, kita dalam Islam nak jadikan anak-anak kita bijak, kena latih dia bercakap. Suruh dia bercakap. Sesekali kita sembahyang kat rumah, yang lelaki sudah imam, so bagi tazkirah sikit. Kalau tak boleh nak bagi tazkirah, ayah bagi tazkirah dulu, betul kau hafal, kau sampaikan. Hari ini kau baca sikit, besok kau baca sikit, lusa kau bincang, kali keempat besok ayah panggil kau ad hoc. Kena tuan-tuan, kena bercakap tu satu kemahiran yang penting. Kalau kita tak bercakap, macam mana orang tahu apa dalam hati kita? Hati untuk bercakap. Kepimpinan itu satu aspek yang bercakap. Nampak tuan-tuan? Anak tuan-tuan besok nak masuk parlimen, kalau tak boleh bercakap, macam mana nak mewakili rakyat? Dan orang kafir pula yang banyak cakap daripada orang Islam. Kan rugi macam tu. Kena bercakap, ajar mereka bercakap. Hari ini semua anak menghantar ke, dihantar ke Mahat Hafiz, betul. Tapi kat Mahat Hafiz tu ada belajar public speaking, tuan-tuan. Dia belajar tu untuk express idea dia. Kena tu, mesti. Tak boleh pandang benda ni kecil. Latih bercakap, tuan-tuan. Saya syorkan dekat suara tuan-tuan yang indah ni. Besok lepas Ramadan ada kan sulit public speaking. Kan? Masih cantik lah, Masya Allah, indah, aircon. Cuma tadi saya tak nampak bila airnya kat mana tuan. Mungkin saya ni orang tua dan tak nampak tulisan tuan kat mana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah setakat ni yang boleh kita pelajari. Dan satu lagi wasiat saya kepada tuan-tuan, doakan anak tuan-tuan selalu dengan doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, anak sahabat yang kita baca kisahnya Al-Abbas tadi. Iaitu Nabi membacakan doa untuk anak-anak muda. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah. Itu saya baca. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmata. Atau orang lain, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan anak aku ini faham urusan agamanya, bukan ikut-ikut, tapi dia faham, dan ajar kepadanya kebijaksanaan, wisdom. Hikmah itu maknanya wisdom. Atau ta'wil, faham Quran. Dia faham, dia boleh kaitkan dengan kehidupan dia. Memang best. Ajar anak kita baca tu. Kalau perempuan kita baca Allahumma faqihha fid din wa 'allimha
al-hikmata ataupun wa'allimha at-ta'wil. Ta'wil itu macam tafsir, macam tafsir Quran. Baik. Setakat ini juga kan, dan Allah beri kita kekuatan dapat ambil pengajaran peristiwa besar di samping nuzul Quran yang selalu dikembangkan. Demikian juga Perang Badar satu komponen penting dalam Ramadan yang Allah sebutkan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Jadi mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran, kita menjadi ahli Badar. Dari sudut berfikir kita, strategi yang kita ambil, gaya bertindak kita, kepimpinan kita ikut cara Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan berilah buku ni. Saya belum baca lah. Jadilah umat yang baca. Buku ni namanya Ensiklopedia Peperangan Rasulullah. Dia membahaskan detail cara Rasulullah perang, cara Rasulullah kepimpinan, cara Rasulullah menyusun peperangan. Dalam perjalanan Perang Badar ni sebenarnya Nabi berjumpa dengan seorang kafir. Kafir tu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kata, aku tanya kau soalan, kau jawab. Kau tanya aku jawab. Okey, fair. Kau tanya aku jawab, aku tanya kau jawab. Baik. Rasulullah tanya, mana tempat nak pergi sekian-sekian? Dia pun kata, ini jalan. Dia tak tahu tu Rasulullah, dia orang kafir. Rasulullah ditanya Rasulullah, kau dari mana? Rasulullah jawab, aku dari air. Aku dari air. Air apa? Air mani ke? Asal tidak ada Mesir ataupun air Madinah, tempat yang berair. Jadi Rasulullah menjawab dengan untuk dipanggil Tauriyah. Tauriyah ni maknanya macam nampak macam menipu, tapi bukan menipu. Kerana tak boleh beritahu. Kalau beritahu aku dari Madinah, nanti kau pergi sebarkan, nanti tentera aku serang saja. Kau tanya aku dah jawab kan? Aku tanya aku dah jawab kan? Kau tanya aku jawab juga. Tapi jawapan perlu pada tafsiran. Nampak strategi Rasulullah. Tu belum lagi cerita Nabi suruh berkas seorang sahabat yang bocorkan rahsia dalam satu peperangan yang lain, pembukaan kota Mekah. Akhirnya perempuan yang dibawa surat untuk bawa ke Mekah nak bocorkan rahsia itu dikejar oleh Sayyidina Ali. Dalam perjalanan ditemui dan tanya kepadanya, mana surat tu? Dia kata tak ada. Saya kata, kalau kau tak beri pada aku surat itu, aku bogel yang kau kat sini. Sampai jumpa di mana kau letak surat itu. Hari ini dia pun keluarkan surat itu, dia sanggulnya. Kerana berita itu sampai dari langit, dari Jibril, maka dia bukan orang lain. Nampak cara Rasulullah, cara sahabat-sahabat bertindak, pantas cepat. Orang kata pada hari ini nak pantas kena main rugby. Rugby pantas dan cepat. Anak-anak main rugby dia laju. Betul, itu exercise yang baik. Baca sirah Nabi ni pun penting. Macam mana cara Nabi bertindak, berfikir, buat keputusan. Bila nak buat keputusan tu bincang, ambil masa. Tapi bila dah buat keputusan, ambil risiko. Bukan duduk ambil mesyuarat panjang-panjang tak selesai. Lepas tu bila dah buat keputusan pandang-pandang upah pula. Tak. Cara Rasulullah kena belajar. Maka buku ni saya show dan tuan-tuan baca. Kalau diusrahkan pun bagus. Ensiklopedia Peperangan Rasulullah. Penulis buku ni adalah penulis buku yang sama dengan Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Ahmad Adnan Fadil, seorang ustaz, seorang ulama dari utara. Baca buku beliau dah. Pada kajian yang hari ada gambar-gambar dan tengok. Ada peta. Bukan bicara-bicara yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Ada timeline. Kalau parit yang digali pun ditunjuk description-nya. Perang parit kan? Ada ilustrasi, gambaran, imaginasi. Ini cara pengkemunian di Baqi. Masa sahabat nanti di Uhud, maksud lagi yang lahat itu dikongsi beramai-ramai. Macam mana? Setuju? Kajian ini tentu dia bukan buku biasa. Menarik sangat. Ya, kalau tak atas meja kat rumah pun orang pilih-pilih pun ada bermanfaat, insyaAllah. Setakat ini dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ridana
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وكفي المحارم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه wasallam. Kalau dia bertanya, buku ni tuan-tuan boleh search dekat online. Saya letakkan www.tergabiru.com.my www.tergabiru.com.my. Tuan-tuan beli online. Sekarang kami sedang adakan kempen miliki buku ni. Boleh beli online, boleh beli kat marketplace mana-mana. Untuk terima kata ni, type kata. Dapatkan Ensiklopedia Peperangan Rasulullah SAW. Baca, amalkan, hayati, sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, waktu syuruk dah masuk. Supaya kena syuruk sebelum beridah 2 rakaat saja. Pahalanya macam mengerjakan umrah. Kata Nabi, lengkap, lengkap, lengkap. Tamat, tamat, tamat. Dalam hadis lain kata macam mereka ibadah haji. Sekarang susah nak buat kan ibadah kan. Semayang sunat syuruk saja tu, semayang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah. Macam semayang duha. Nanti lagi setengah jam masuk waktu duha. Boleh buat sekarang. Kalau dapat buat, sangat besar pahalanya. Jom buat secara sendirian, bukan berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.